Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang berada dengan saya pada waktu ni? Harap sihat semua, adik, kakak, abang, pakcik, makcik dan semua yang hadir berada di dalam live pada waktu ni. Saya doakan agar semua sekali sihat walafiat, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita adakan siri yang ke-10 bagi sharing session hadis 40. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membahaskan ataupun berkongsi berkaitan dengan hadis yang ke-9 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Jadi sebelum kita teruskan kepada perkongsian kita pada malam ini, saya nak tunjuk sedikit video daripada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang juga merupakan pengarang kepada kitab Al-Kafi, Syarah Hadis 40 Imam An-Nawawi yang saya baca ni. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita dalam hidup ini selalu membaca Al-Quranul Karim, khususnya pada bulan Ramadan dan juga pada waktu-waktu tertentu kita baca Al-Quranul Karim. Persoalannya, pernah tak kita terfikir berapa hadis yang kita telah tahu dan kita telah hafaz, hadis-hadis pendek berkenaan dengan kehidupan Rasulullah SAW, arahan baginda, suruhan baginda, larangan baginda kepada kita umat Islam ini. Cuba kita tekuni dengan sebaiknya. Justru para ulama zaman dahulu sejak sekian lama telah mengumpul hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, lalu direngkaskan menjadi 40 hadis. Dan terakhir yang paling masyhur sekali adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Menariknya, kita Imam An-Nawawi telah disyarahkan oleh puluhan, mungkin ratusan tokoh ulama di sepanjang zaman dalam pelbagai bahasa. Makanya kami juga mengambil kesimpulan untuk sama-sama mensyarahkan kadar keilmuan yang sedikit yang kami miliki, tetapi dengan bantuan kitab-kitab syarah sebelum daripada kami. Justru tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, milikilah buku Al-Kafi Tatmim Al-Kafi ini, di mana kitab ini kami mengambil masa hampir 20 tahun untuk kami mensyarahkannya dengan kekangan masa, tugas dan seumpamanya. Tetapi kami merasakan buku ini cukup baik dan cukup sesuai untuk dibuat pengajaran di masjid-masjid di surau. Bahkan kalau boleh serukan kepada penduduk kampung, jemaah masjid dan juga para ibu bapa, anak-anak memiliki buku ini di rumah masing-masing untuk dijadikan teladan hadis nabawi dan kita dapat mengamalkan hadis suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, saya nyatakan sekali lagi, ayuh budayakan membaca dengan memiliki hadis seperti hadis 40 ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah tunjukkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah video daripada YouTube Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Saya edit sikit lah untuk kita dapat penjelasan berkaitan dengan buku ataupun kitab yang saya jadikan panduan untuk kita buat perkongsian dalam siri-siri sharing session. Jadi untuk kita teruskan malam ni, ada baiknya untuk kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan kita niatkan untuk
kesihatan diri kita dan juga para pesakit COVID-19, dan juga kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan Fatihah kita ini supaya penyakit wabak COVID-19 ni terhindar daripada diri kita, diri sahabat kita, keluarga kita dan rakyat Malaysia umumnya. Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillah, seperti biasa, sementara tunggu kawan-kawan yang lain masuk sekali ke Facebook Live ni bersama-sama dengan kita, minta tolong yang ada ni untuk komen sikit di ruangan komen live ini, kemudian komen seperti semalam jugalah kita ambil hadis 40 Imam Nawawi, hashtag hadis 40 Imam Nawawi. Tambah satu lagi, hashtag sharing session. Semuanya rapat lah. Yang pertama hashtag hadis 40 Imam Nawawi, kemudian hashtag yang kedua sharing session. Oh, payah nak sebut, orang tak pandai BI ni, kan. Kemudian kalau tidak keberatan, share kepada kawan-kawan yang lain, share di grup-grup Facebook dan juga ataupun di mana-mana sahajalah yang boleh di-share. Jadi tujuan, saya sebut disclaimer terus, bukanlah untuk kita rebut ataupun capai like, komen dan sebagainya adalah alat untuk kita sampaikan mesej. Kalau Facebook ni lagi banyak kita punya interaksi sesama kita, lagi banyak orang kata apa, mesej ni, video ni akan sampai kepada orang lain. Alhamdulillah, semalam untuk pengetahuan semua, kita dah selesai perbincangan berkaitan dengan hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Jauh pula nak sebut 5 dengan 8 tu. Jadi insya-Allah malam ni kita akan pergi ke hadis yang ke-9 daripada kitab Al-Kafi, Syarah Hadis 40 karangan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Qala al-muallif hafizahullah. Beza tu kalau orang yang pengarang dah mati kita sebut qala al-muallif rahimahullah. Kalau masih hidup lagi kita sebut hafizahullah. Hadis yang ke-9, perintah dan larangan serta binasanya umat terdahulu. Hadis yang ke-9 ni saya bacakan dulu daripada Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Maksudnya, apa yang aku larang hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kamu laksanakan sedaya upaya kamu. Sesungguhnya kehancuran orang-orang yang sebelum kamu adalah kerana banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berfaedah maksudnya, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jelas Hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merangkap, kita istilahkannya dalam ilmu hadis sebagai hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sebelum kita huraikan matan hadis ni ataupun lafaz hadis ni, ada baiknya untuk kita baca biografi ringkas perawi yang ada yang meriwayatkan hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Perawi yang meriwayatkan hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah Ad-Dusi, seorang sahabat yang mulia lagi agung. Ulama berbeza pendapat pada namanya dan nama ayahnya. Antaranya ialah Abdul Rahman bin Sakhr yang disebutkan dalam sanad hadis tadi. Ibnu Ghanam, Abdullah bin A'iz, 3 dah. Ibnu Amir, 4. Dan kebanyakan ulama mensahihkan yang pertama iaitu Abdul Rahman bin Sakhr. Jadi ada beberapa pendapat ulama dalam menyebut nama sebenar Abu Hurairah. Abu Hurairah ni gelaran lah kepadanya. Jadi antaranya Abdul Rahman bin Sakhr, Ibnu Ghanam, Abdullah bin A'iz dan Ibnu Amir. Ada 4. Daripada 4 nama tersebut, satu yang pertama tu yang ditarjihkan, yang dipilih oleh para ulama mensahihkan. Ibnu Ishaq berkata, sebahagian sahabat kami berkata kepadaku tentang Abu Hurairah adalah namanya pada zaman jahiliyah ialah Abdul Syams bin Sakhr. Abdul Syams bin Sakhr. Abdul Syams ni maksudnya hamba kepada matahari. Abdul tu hamba, Asy-Syams tu matahari. Abdul Syams. Jadi Abdul Syams hamba kepada matahari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan Abdul Rahman. Tukar. Rasulullah biasa tukar juga nama sahabat yang masuk Islam kepada nama yang lebih mulia. Nama yang lebih mulia kerana nama-nama yang datang yang diberi ketika mana sebelum Islam, namanya ada boleh jadi nama-nama yang berbentuk yang tidak mulia lah, yang bawa maksud tidak mulia. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan Abdul Rahman dan dikurnia dengan gelaran Abu Hurairah kerana beliau membawa anak kucing dalam lengan bajunya, lantas digelarnya dengan Abu Hurairah. Ini riwayat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq cerita antara sebab digelar dengan Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sakhr ni digelar dengan Abu Hurairah kerana dia selalu bawa kucing dan letak kucing di dalam lengan bajunya. Maknanya lengan ni, kalau kita baju sekarang ni, lengan ni tak muat kucing tau. Mungkin dia ni labuh sikit, muat kucing ni. Jadi selalu letak dalam lengan baju ni. Ya. Al-Hafiz Ibn Hajar meriwayatkan sebab dinamakan Abu Hurairah ialah kerana beliau bekerja sebagai penggembala kambing dan mempunyai seekor kucing. Ni Ibn Hajar pula sebut sebab apa dinamakan Abu Hurairah. Apabila tiba waktu malam, beliau akan meletakkannya di atas pokok. Dan apabila hari siang, beliau akan mengambil semula anak kucing itu untuk bermain dengannya. Abu Hurairah termasuk salah seorang kaum fakir dalam kalangan muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan kekayaan. Keluarga dia tak besar lah. Sebatang kara ataupun tidak ada yang atas daripada dia dan sesama dia. Mungkin ada anak-anak dia. Mereka digelar sebagai ahli suffah. Sebut ahli suffah ni memang daripada kalangan orang yang susah. Sahabat-sahabat yang susah. Dan mereka tinggal di depan Masjid Nabawi. Kalau siapa yang pernah pergi Masjid Nabawi, pergi umrah, pergi ziarah Madinah, kemudian pergi ke Masjid Nabi SAW, ada satu tempat yang tinggi, lantai yang ditinggikan daripada lantai tempat-tempat lain, itu dikatakan sebagai berdekatan dengan makam Nabi SAW, itu adalah kita katakan sebagai sufah. Jadi tempat orang yang miskin-miskin ni berkumpul, kumpul dalam masjid. Menunjukkan pada waktu tersebut masjid ni memainkan peranan di mana kalau ada orang susah, masjidlah yang utamanya. Zaman kita ni ada sebahagian tempat masjid menjadi tempat untuk memberi perlindungan, memberi kebajikan kepada orang susah. Tapi duka cita juga ada sebahagian masjid tidak memainkan peranan sebagaimana masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di samping itu, Abu Hurairah mempunyai seorang anak perempuan yang telah berkahwin dengan Sa'id bin Musayyib, iaitu salah seorang tokoh tabi'in terkemuka. Sa'id bin Musayyib ni sangat famous di kalangan para tabi'in. Lepas zaman sahabat, kita gelarkan sebagai zaman tabi'in. Tabi'in ni ialah orang Islam yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW dan berjumpa dengan para sahabat saja, generasi para sahabat saja. Sebagaimana yang diketahui, Abu Hurairah merupakan antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Yang ni banyak kali dah sebut. Semalam pun kita dah sebut. Yang pertamanya Abu Hurairah, yang keduanya Ibnu Umar, yang ketiga ialah Aisyah. Lepas tu carilah sendiri kan. Dah banyak kali sebut dah. Sehingga dikatakan yang menerima dan mendengar hadis daripada beliau seramai 8 orang ratus. 8 orang ratus pula. Excited baca ni. Sehingga dikatakan yang menerima dan mendengar hadis daripada beliau seramai 800 orang, termasuk daripada kalangan para sahabat dan tabi'in. Antara sebab utama bagaimana beliau menjadi antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah disebabkan beliau sentiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu sentiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding kami, dan beliau merupakan antara orang yang paling mengetahui tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya hadis Nabi ni banyak diambil ketika mana Nabi berada di dalam masjid. Jadi pesan-pesan Nabi ni memang jenis orang yang sentiasa berpesan. Sifat dia sebagai Rasul ni sentiasa menyampaikan. Kan kita belajar sifat wajib bagi Rasul 4 kan. Sidik, amanah, tabligh. Tabligh tu menyampaikan. Tabligh dan fatonah. Jadi memang sifat Nabi begitu. Jadi apabila Abu Hurairah ni selalu duduk di masjid, selalulah mendengar pesanan-pesanan Nabi. Pesanan-pesanan Nabi ini dia ingat dan disampaikan kepada orang lain. Abu Hurairah berkata, tidak ada dalam karangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih dariku, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka dia lebih banyak daripadaku kerana dia mencatatnya dan aku pula tidak mencatatnya. Tapi ini kalau dalam orang kata apa, selepas dinilai jalan-jalan hadis apa semua, ulama hadis kata yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Hurairah. Menurut Ibnu Jauzi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan sebanyak 5,374 buah hadis. Manakala jika dilihat di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis beliau adalah sebanyak 3,848 buah hadis. 3,848 hadis. Jadi keseluruhan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ialah 5,374. Di dalam Musnad Imam Ahmad sahaja ada 3,848. 3,848. Mic saya clear ke? Nak tanya mic clear ke tak? Takut ada bunyi yang double. Double bunyi. Kalau clear, tolong bagi tahu sikit dalam ruangan komen. Orang kata apa? Sound okey ke ataupun macam mana? Sound clear ke? Saya takut bergema bunyi. Saya teruskan dulu sementara kalau ada bergema bagi tahu. Sebelum kewafatan beliau, akibat sakit, beliau telah menangis dan air matanya mengalir sehingga membasahi janggutnya. Dia sakit tapi tak meninggal dunia lagi, Abu Hurairah ni. Tetapi dia menangis. Pelik ni. Menangis. Jadi sebab apa menangis? Sahabatnya bertanya, mengapa kamu menangis, wahai Abu Hurairah?
Jawab Abu Hurairah, aku tidak menangis kerana dunia. Bukanlah dia nangis tu kerana nak tinggal dah dunia, nak mati dah dan sebagainya. Tetapi aku menangis, kata Abu Hurairah, tetapi aku menangis kerana jauhnya perjalanan dan sedikitnya bekalan. Dia kata lambat lagi ke nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia ni tak sabar berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, walaupun tak sabar dah nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dirasa sedikitnya bekalan yang dibawa ke akhirat. Lain tuan-tuan, sahabat-sahabat. Iman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni begini. Walaupun dia dah banyak amalan, duduk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar kalam-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masih lagi merasa tidak cukup. Merasa tidak cukup untuk bawa ke akhirat. Kita ni tak tahu macam mana. Kita ni tak tahu macam mana. Sentiasa rasa, kata apa, comfort zone, sentiasa berasa selesa. Rasa banyak dah kot pahala kita pada hari ni. Minggu ni pun rasa dah banyak pahala ni. Kita rasa selesa. Sahabat-sahabat walaupun hidup dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang kata apa, melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masih lagi rasa tidak cukup. Masih lagi rasa tidak cukup. Abu Hurairah berkata lagi, aku tidak tahu ke mana perjalananku ini akan berakhir, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Bimbangnya dia masuk syurga ke masuk neraka. Kita ni jauh lah dengan zaman sahabat tu kan. Tapi kita ni tak tahu bimbang ke tak bimbang. Abu Hurairah telah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku amat mencintai pertemuan denganmu. Semoga engkau mencintai pertemuan denganku. Sekiranya engkau berkenan, aku bermohon agar pertemuan ini disegerakan. Tidak lama kemudian, tidak lama selepas Abu Hurairah itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Hurairah pun wafat. Antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni ialah antaranya yang boleh kita amalkan juga ialah mandi pada hari Jumaat. Mandi pada hari Jumaat ni maksudnya mandi sunat hari Jumaat. Mandi yang disunatkan sebelum kita pergi solat Jumaat. Dah zaman sekarang ni macam mana ni? Tak ramai yang dapat pergi. Tetapi insya-Allah kita cuba mandi seperti mana kita nak pergi ke solat Jumaat. Kalau di Terengganu sekarang ni 40 orang ahli qaryah yang boleh solat Jumaat. Saya pergi 12.30. Ingatkan 12.30 buka masjid untuk masuk. Saya pergi 12.30 tadi dah tutup. Ramai yang baru sampai 12.30 tu kata Allah, ingatkan baru buka masjid. Tapi kata apa? Masing-masing kata 12.30 ingat dah lagi lah masuk. Tapi dah penuh. Termasuk dengan AJK masjid jadi 60. Tetapi itulah maksudnya ada orang yang direzekikan sembahyang dan ada orang rezeki tak dapat rezeki untuk solat Jumaat. Tetapi mandi itu tetap disunatkan. Apalagi yang dipesan Rasulullah, bersegera menunaikan solat Jumaat. Bersegera untuk menunaikan solat Jumaat. Pengalaman saya, kalau negeri, contohnya di Terengganu, Kelantan, Kedah, Johor, dan negeri yang maksudnya negeri yang hari cutinya Jumaat dan Sabtu, insya-Allah mudahlah untuk kita menunaikan ni, bersegera menunaikan solat Jumaat. Dalam 12.30 dah boleh. Dalam negeri-negeri yang bekerja pada hari Jumaat, 12.30 tu baru nak keluar daripada office. Bersesak-sesak lagi dan semua. Kadang-kadang imam dah masuk waktu ataupun imam dah naik mimbar baru kita sampai kat masjid. Itu kelebihan lah masing-masing. Jangan melakukan perkara yang lalai. Pesan Nabi kata, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Kita ni sebulan berapa hari puasa? Bilang.
melakukan 2 rakaat solat sunat fajar sekalipun telah bersembahyang sepanjang malam. Wah, ini pesan penting ni. Kalau sesiapa yang sembahyang malam dah bangun qiyamul dan sebagainya, dah bangun qiyamul juga, tapi solat sunat sebelum subuh jangan tinggal. Ya. Harganya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Bangun awal solat, bangun awal masa di awal waktu, solat sunat subuh, kemudian solat subuh. Ya. Jangan tinggalkan lagi mana boleh. Kalau dah lewat tu nak macam mana? Ada orang bangun lewat bangun lewat 10 minit nak habis waktu, 15 minit nak habis waktu. Jadi kalau macam tu takut tak dan pula. Nak ambil wuduk lagi, nak apa lagi, nak siap-siap semayang. Jangan jadi lebih teruk daripada tu. Na'udzubillah, kita doa kepada Allah SWT jangan jadi macam tu. Maksudnya sembahyang subuh pun lewat. Beliau meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah. Ada yang mengatakan 58 Hijrah dan ada yang mengatakan 59 Hijrah. Ketika mana beliau berumur 78 tahun. Jadi ada yang mengatakan Abu Hurairah ni meninggal pada 57 tahun, ada yang mengatakan pada 58, ada yang mengatakan pada 59. Ada yang mengata dia meninggal pada tahun 57 Hijrah. Ada yang kata 58 Hijrah dan ada yang mengatakan pada tahun 59 Hijrah. Apapun dia meninggal pada umurnya 78 tahun. Lebih banyaklah daripada Nabi SAW. Nabi 63 tahun, dia 78 tahun. Jadi Abu Hurairah itu sedikit berkaitan dengan perawi hadis ini. Jadi hadis ni, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi apa keistimewaan hadis ni? Para ulama telah menyebut bahawa hadis ni sangat penting dan jelas mempunyai banyak faedah, sehingga mereka menjadikan hadis ni sebagai hadis yang sewajarnya dihafal dan dikaji. Kata pengarang lagi, sebab urut hadis. Sebab urut ni adalah sebab berlakunya hadis. Kalau dalam Al-Quran kita sebut asbabun nuzul. Kenapa ayat tu diturunkan? Dan ada juga di dalam hadis ni, kenapa hadis tu macam mana hadis ni boleh keluar? Ada sebab dia. Jadi kita istilahkan di kalangan para ulama mengistilahkan ini sebagai sebab wurud hadis. Seperti mana sebab hadis ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata apa? Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami. Tengok. Ketika mana Rasulullah buat dalam masjid, Abu Hurairah ada. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kamu, maka tunaikanlah haji. Seorang lelaki bertanya, ada seorang sahabat lah yang bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Ada seorang tanya, Rasulullah, yang kata wajib haji itu setiap tahun ke? Rasulullah diam sehingga lelaki itu ulang lagi. Rasulullah tak jawab soalan tadi. Kemudian orang ni, sahabat ni tanya lagi, setiap tahun ke wahai Rasulullah? Rasulullah diam sampai 3 kali dia tanya. Maka lepas 3 kali Rasulullah tak diam. Rasulullah kata apa? Kalaulah aku menjawab ya, maka tentu haji itu wajib setiap tahun. Lalu akhirnya kamu tidak mampu untuk melaksanakannya. Nabi sebut apa? Aku diam tu ada sebab. Kalau aku jawab ya je, maka akan wajib kepada kamu untuk tunai haji setiap tahun. Walaupun sahabat yang berada pada waktu tu berada di Madinah. Kalau kita antara Madinah dengan Mekah, kalau kita pergi umrah ataupun haji, perjalanan Madinah ke Mekah tu tak adalah sampai sehari. Tapi lamalah juga, tidak menetihkan. Tapi zaman dulu ni, kita nak kata perjalanannya mungkin makan minggu untuk sampai daripada Madinah ke Mekah.
Jadi kalaulah haji itu diwajibkan, maka dia akan menambah satu ibadat yang sangat berat kepada umat Islam. Jadi Nabi kata, kalaulah kena tu wajib, nescaya kamu wajib melakukan setiap tahun, nescaya kamu tidak akan mampu melakukannya. Selanjutnya Nabi pun bersabda, janganlah kamu bertanya apa yang tidak aku sebutkan. Janganlah kamu bertanya apa yang tidak aku sebutkan. Apa yang aku tak sebut tu jangan tanya. Kan? Nabi kata, kerana celakanya orang yang sebelum kamu adalah kerana mereka banyak bertanya dan tidak mematuhi para nabi mereka. Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Dan apabila aku melarang kamu sesuatu, maka tinggalkanlah. Jadi, senang ceritanya, sebab berlakunya hadis ini adalah kerana soalan daripada seorang sahabat yang pada pandangan Nabi SAW, soalan itu tidak patut ditanya. Tidak patut ditanya kerana membawa satu benda yang agak kita kata sebagai agak memberatkan sekiranya jawapannya diberi. Okay. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, lelaki yang bertanya itu ialah Al-Aqra' bin Al-Habis. Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis. Boleh tengok riwayat hadis ni di dalam Sunan Ibnu Majah. Adyun Nabawi dan istifadah hadis. Pengajaran lah ni. Bab pengajaran. Pengajaran yang pertama, semua larangan ini atau sebahagiannya boleh dilakukan sama ada didorong dalam keadaan darurat ataupun tidak. Sekalipun selayaknya bagi seorang Muslim yang bertakwa meninggalkannya sekadar kemampuan. Jadi nak sebutkan pengarang nak sebut kat sini bahawa sesuatu larangan, sesuatu maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disebut oleh Nabi SAW sebagai larangan, boleh saja seorang tu buat. Sama ada benda tu dalam keadaan darurat ataupun tak darurat pun boleh buat. Akan tetapi dosa dan pahala. Sepatutnya dikata apa? Orang Muslim yang bertakwa tidak melakukan maksiat ataupun larangan-larangan yang dinyatakan di dalam Islam, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berkaitan dengan larangan ni, di dalam syariat kita bila sebut larangan, ada dua larangan. Ada dalam usul fiqh kita bagikan larangan ni terbagi pada dua, iaitu haram, yang kedua adalah makruh. Haram ni apa? Haram ni ialah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada dalil yang menunjukkan larangan tu. Ada ayat Quran, perkataan-perkataan daripada ayat Quran tu menunjukkan itu adalah larangan. Adalah banyaklah kalau belajar dalam ilmu usul fiqh, kita akan dapati ada perkataan la, ada kaedah-kaedah yang ulama nyatakan bahawa bila ada perkara-perkara ni itu menunjukkan larangan. Dan kalau dibuat akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada di dunia ataupun di akhirat. Akan ada ketetapan hukuman di dunia ataupun di akhirat. Itu menunjukkan satu benda yang diharamkan. Contohnya zina. Ini biasa kita tahulah. Memang orang tahu biasanya bab dosa dan pahala ni ramai yang antara kita yang tahu. Ya. Yang menjadi masalahnya bukanlah tahu ataupun tidak tahu. Yang menjadi masalah sekarang ni ialah kita ni ikut atau tak ikut apa yang Islam tetapkan. Tak? Zina. Semua orang tahu zina ni berdosa. Tetapi cuba kita tengok statistik di dalam negara kita, zina ni banyak mana dah. Zina banyak mana. Ya. Kalau dikatakan anak luar nikah ni pun sudah banyak. Boleh jatuh sampai beberapa minit tu. Beberapa minit tu kita kata boleh ada anak luar nikah. Bagaimana dengan budaya zina dan sebagainya. Ini ada satu maksiat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Minum arak pun begitu juga. Minum arak. Semua orang tahu minum arak ni adalah satu dosa. Dan dosa besar. Ya. Bukan setakat minum arak. Orang menyediakan arak, orang bawa arak, semua orang terlibat dengan arak ni berdosa. Berdosa. Tapi berapa ramai orang yang mengambil kira hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Ya. Riba. Riba. Orang yang terlibat dengan riba. Juga satu dosa besar. Seperti mana yang kita sebut sebelum ni, riba ni adalah satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajak berperang. Siapa yang terlibat dengan riba, bermakna dia telah isytiharkan diri dia berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rela berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Besarnya dosa riba tu. Tapi berapa ramai orang yang serius dalam menghindari amalan riba ni. Memanglah kita kalau 20 tahun dahulu mungkin kita dikelilingi oleh sistem yang semua sistem riba. Nak ambil insurans riba, nak simpan duit dalam bank pun riba, nak simpan apa, semua muamalat ni banyaknya riba. Tetapi dah tahun 2021 ni macam-macam dah. Nak ambil insurans ada takaful, ya. Nak simpan duit dalam bank ada akaun Islamik. Semua bank kita boleh kata hampir semua bank dah ada Islamik. Maybank Islamik, CIMB Islamik, HSBC pun ada Islam. HSBC amanah, kan. Banyak lagi benda-benda yang telah adalah pilihan-pilihan kita. Tapi bagaimana, berapa ramai orang yang sedar, ada lagi yang tidak sedar dan terlibat dengan riba. Begitu juga dengan membunuh, dedah aurat, rasuah. Rasuah pun begitu juga. Dosa haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan orang yang meminta rasuah ataupun menerima rasuah ialah kedua-duanya di dalam neraka. Ramai sekarang ni orang kita kalau makan babi tak boleh. Makan khinzir, daging khinzir, jadi satu polemik. Satu polemik dalam kehidupan. Tetapi makan rasuah tak jadi polemik. Tak apalah, ambil sikit je. RM50. Ambil sikit tak apa, RM100 dan sebagainya. RM1, RM50 ambil. Tapi itu adalah rasuah yang haram untuk kita amalkan. Mengumpat, reka cerita, sebar fitnah, sebar berita palsu sekarang ni. Ya. Saya ni kalau akhir tahun biasa musim-musim banjir ni, berapa tahun dah rasanya sedap. Sejak berlakunya adalah orang aktif dengan media Facebook ni, kan, kita tengok kalau musim hujan ada banjir sikit je, ada tu berita-berita lama, cerita-cerita lama. Air empangan Kenyir telah dilepaskan, air empangan ni telah dilepaskan. Setiap tahun berapa kali dah TMB yang mengawal sedia empangan di Kenyir itu membuat penafian. Tetapi berita yang direcycle. Dulu ada lagi berita-berita mesej-mesej palsu sampaikan macam-macam lah, berulang-ulang. Jadi benda ni lah yang kata apa, sebenarnya adalah satu dosa, tapi tak ramai orang yang tahu. Kita sebagai orang Islam kena check, ada sikap, kena ada sikap untuk check tu. Okey, itu berkaitan dengan perkara haram. Bagaimana pula kalau perkara makruh? Perkara makruh ialah perkara yang dilarang juga, tetapi tidak ada dalil pengharaman. Tidak ada dalil pengharaman. Kalau kita baca ayat tu jangan, kata apa? Jangan, seolah-olah menegah kita, tetapi ia juga adalah satu larangan, tetapi tidak sampailah tahap pengharaman. Bila tidak ada pengharaman ni, tidak ada hukuman. Cuma benda tu seolah-olah boleh membawa kita kepada perkara haram. Sebab yang dekat dengan perkara haram ini adalah perkara yang makruh. Perkara makruh. Itu maksudnya orang kata apa? Larangan. Larangan saya sebut tadi ada dua. Yang pertamanya yang haram, yang kedua adalah makruh. Beza haram dengan makruh ni dari sudut
iqabah dia, dari hukuman dia. Ya. Hukuman yang pertama, hukuman haram ada hukuman dia, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Orang yang makruh tidak ada hukuman di akhirat. Begitu juga dari segi dalil, untuk perkara yang haram ni dalilnya ada, dalilnya dan petunjuk yang menunjukkan suatu benda tu adalah haram ada di sisi ulama usul fiqh. Seterusnya, yang kedua, lafaz al-amru suruhan. Tadi cerita pasal larangan, ni pasal suruhan pula. Lafaz suruhan yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberi makna. Ulama bersepakat mengatakan bahawa asal makna al-amru, asal makna suruhan ni maksudnya ialah meminta, meminta ataupun dituntut supaya dibuat, dan ia mengandungi salah satu daripada dua makna asas, iaitu wajib dan sunat. Inilah makna yang dikehendaki oleh hadis ini di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tadi kita kata bab larangan tadi, larangan ni ada dua juga, haram dan makruh. Kalau haram ada dosa, makruh tidak ada dosa. Dalam bab suruhan pun ada juga. Dalam bab suruhan dia ada wajib dan juga sunat. Wajib dan juga sunat. Wajib maksudnya perintah Allah untuk buat, permintaan, tuntutan Allah untuk buat. Kemudian ada dalil yang menunjukkan kewajipan tersebut. Kalau tinggal, ada balasan dia. Kalau tinggal kewajipan, maka balasannya dia mendapat dosa dan akan dibalas di akhirat nanti. Adapun perintah sunat ialah perintah Allah yang dibuat dan dia ada petunjuk yang menunjukkan perkara itu sunat. Ada dalil yang menunjukkan perkara itu sunat. Kalau tak dibuat, tidak dihukum. Tetapi perbuatan sunat ini adalah satu bonus. Satu bonus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok kalaulah diri kita ni, kita sendiri ni, kita melihat sunat ni sebagai apa? Ada orang melihat sunat sebagai tak buat tak apa, tak berdosa, kan? Ada orang kata macam tu. Ada orang yang melihat perkara sunat ni, kalau buat dapat bonus, dapat pahala lebih. Yelah, maklumlah kita ni dah kurang pahala, boleh tambah pahala. Nampak tak? Ada orang melihat macam tu. Jadi kenapa ada dua perbezaan ni? Benda yang dua betul. Orang yang mengatakan bahawa sunat ni adalah perkara yang kalau tak buat pun tak apa. Orang yang kedua melihat, kalau buat benda sunat ni dapat pahala, dapat bonus lebih. Dua-dua betul, tetapi dia akan memberi perbezaan pada amalan. Orang yang tengok tak buat tak apa, dia akan cenderung pada apa? Lebih cenderung pada tak buat. Tapi kalau orang yang melihat, ini bonus ni, sunat ni boleh tambah pahala ni, jadi dia akan buat. Bila dia akan buat, kecenderungan untuk menghasilkan amalan tu adalah berbeza. Nampak? Itu. Inilah maknanya yang dikehendaki oleh hadis ini dalam sabda Rasulullah yang bermaksud, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka buatlah sehabis upaya kamu. Jadi dalam perkara wajib dan sunat, sehabis upaya kita kena buat. Sementara azan di sini, saya nak baca sikit komen sambil-sambil lah kita melihat pada siapa yang komen dah ni. Terima kasih pada Alun Khairi, insya-Allah sentiasa memberikan sokongan. Zainul Faiz, ada sentuh sikit bab riba. Kalau kita
bab halal haram je lagi kita sentuh berkaitan dengan riba. Sebab ramai lagi yang sebab term di Malaysia ni dah berubah sebenarnya. Berubah. Sebab apa? Kalau yang Islami, dalam bab insurans, kalau konvensional dia panggil term dia ialah insurans lagi. Kalau dalam Islami dia panggil takaful. Ya. Kalau simpanan, dalam simpanan dia akan menggunakan I, ada akaun I di belakang, kan? Kalau kita tengoklah Maybank contohnya, saving account I itu Islamic, menunjukkan bahawa itu adalah transaksi ataupun cara akad dia tu adalah Islamic. Kalau kita nak buat pinjaman pun, dalam Islamic term dia tak panggil loan, dia panggil financing, pembiayaan. Adalah sebab akad dia berbeza, term dia berbeza. Tapi kalau konvensional yang ada riba ni masih lagi menggunakan pinjam. Itu perbahasan yang lain lah. InsyaAllah. Terima kasih kepada Zainul Faiz, kawan saya ni di sekolah menengah dulu, sekolah Syekh Malik. Qadam Al-Asali, Masya Allah, ni kawan Syiriah. Terima kasih. Barakallah Ustaz Ilyas Ilmi. Terima kasih bertandang. Ustaz Ilyas Ilmi ni Masya Allah ni orang besar. Tak sebutlah syarikat mana, tapi orang besar lah. Jadi kita sambung. Cuma ada perkara sikit saya nak sentuh berkaitan dengan larangan dan juga suruhan tadi tu. Kita katakan larangan tadi tu ada haram dan ada makruh. Dalam bab haram contoh, dalam bab haram ada keadaan yang memanglah asal perkara haram ni wajib ditinggalkan. Asal perkara haram ni wajib ditinggalkan terus. Wajib ditinggalkan terus asal. Kita tidak boleh terlibat dengan perkara-perkara haram. Namun boleh jadi dalam setengah keadaan tu, dalam sesetengah keadaan, seseorang ni dia, orang kata apa? Dia terpaksa. Dia tidak ada pilihan. Kalau dia buat, dia tak buat perkara haram tersebut, akan menjejaskan hidup dia. Akan menjejaskan hidup dia. Maksudnya boleh menjejaskan, kata apa, membinasakan diri. Bila tiba keadaan yang macam ni, kita kena ambil pandangan daripada para asatizah, ulama dan sebagainya yang menyatakan bahawa ada kelonggaran. Nak bagi kelonggaran ni kena dapat nasihat orang-orang yang alim lah. Orang yang alim. Kerana kelonggarannya disebut sebagai satu kaedah fiqh menyebut ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara-perkara yang darurat, yang terpaksa ni mengizinkan untuk kita melakukan larangan-larangannya. Payah nak sebut tu. Itu kaedah fiqh. Tenang cerita macam ni lah. Kalau keadaan dah terpaksa sangat, asalnya kita tidak boleh makan bangkai. Tapi dah tiba dalam satu keadaan tu yang ada hanyalah bangkai yang boleh kita makan. Jadi pada waktu tu kita boleh makan bangkai. Kerana apa? Ambil satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 173, famanit turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Sesiapa yang makan terpaksa, membuat perkara-perkara haram, makan benda-benda yang asalnya diharamkan tu, dan tidak berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa padanya. Jadi itulah benda terpaksa. Bila terpaksa ada kelonggaran. Tetapi kelonggaran ni tidak boleh sesedap rasa kita je. Kerana apa? Kerana ada satu kaedah lain, dia kata ad-darurah tuqaddar biqadariha. Bila kita termasuk dalam darurat ni, contohnya darurat tak ada makanan
Tak boleh lah nak bayangkan tak ada makanan yang halal kan. Banyak makanan halal di sini kita. Tapi contohlah, kita tiba satu masa tidak ada makanan lain kecuali bangkai. Daging khinzir ke apa ke kan. Kalau sanggup makan lah maksudnya. Orang kata apa? Boleh sampai tahap tu kita makan. Tapi makan tu setakat mana? Setakat sekadarnya sahaja. Itulah maksud ad-darurah tuqaddar biqadariha. Mestilah sekadar-kadarnya sahaja dalam keadaan darurat tu. Maksudnya bila kita makan bangkai contoh, kita makan bangkai tu sekadar sahaja untuk meneruskan kelangsungan hidup, bukanlah bersedap-sedap. Dengan benda tu. Macam itulah benda-benda lain. Hak ni kita sebut pasal makanan. Banyak lagi darurat-darurat lain yang dibahaskan oleh para ulama. Ya. Itu dalam konteks larangan ataupun perkara haram. Ada dalam perkara wajib pun ada juga. Perkara wajib. Contoh, asal wajib tu adalah kita mesti lakukan perkara tersebut. Tetapi ada masa yang mana kita tidak mampu lakukan kewajipan tersebut. Contoh yang biasa mudah lah kita bagi ialah solat. Solat tu wajib. Betul tak? Solat tu wajib, tetapi ada masa kita tidak mampu melakukannya. Asalnya solat ni wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Tetapi sampai satu masa tak mampu berdiri. Jadi macam mana syarak kata? Syarak kata boleh sembahyang duduk. Tak mampu sembahyang duduk juga boleh. Tak buat juga solat dalam keadaan baring. Dalam keadaan baring pun tak mampu nak gerak-gerak badan, solatlah dengan isyarat. Berapa ramai di antara kita demam biasa saja, pakat tak sembahyang dah. Pakat tak sembahyang dah. Ada orang yang tidak berilmu, contohnya bila sakit, aksiden ke masuk hospital, kira tinggal sembahyang terus dah. Kira tinggal sembahyang terus. Solat ni kena buat selagi mana boleh, cumanya caranya berbeza-beza. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain, contohnya puasa lah. Contohnya puasa, apabila kita bermusafir, bermusafir ni as-safaru qit'atun minal azab. Kata musafir ni adalah cebisan-cebisan daripada azab. Sebahagian daripada azab. Jadi memang meletihkan, walaupun naik flight ke naik apa ke, bila kita sebut bermusafir ni, dia akan meletihkan kita. Jadi boleh tak berpuasa? Boleh teruskan puasa. Boleh tak tidak berpuasa? Boleh juga. Boleh juga. Di dalam syariat Islam memberi kelonggaran kepada kita dalam bab kewajipan ni. Selain daripada itu, solat juga dalam keadaan musafir dibenarkan untuk kita, solat jamak dan solat qasar. Ada sebahagian keadaan diberi kelonggaran kepada kita, setengah keadaan diberi untuk solat jamak sahaja. Solat penuh tetapi boleh jamak. Solat jamak 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. Boleh ada keadaan. Ada keadaan yang boleh qasar sahaja. Kan? Ada yang keadaan yang boleh qasar saja. Itu kena belajar di dalam kitab-kitab fiqh. Jangan salah faham pula, walaupun ada kelonggaran ni ada hadnya, di mana kita perlu orang kata apa? Kita perlu rasa ni lah. Maksudnya jangan rasa luas sangat. Kena berhati-hati dalam bab ni. Contohnya, kita berpuasa, lepas tu kita rasa lapar. Kita berpuasa, kita rasa lapar. Kita kata ni, kata apa? Kita kata apa? Yang ni kita kata darurat dah ni. Kita bagi alasan dah. Darurat dah ni. Maksudnya dah kena ambil rukhsah dah ni. Jadi kita pun buka puasa. Tak boleh. Dia ada kaedah-kaedah dia. Cuma saya cerita ni nak menunjukkan bahawa adanya
adanya kelonggaran di dalam melaksanakan kewajipan. Ya. Rasa haji susah. Contohnya ada orang yang ada duit, cukup kekuatan, sehat semua sekali. Tapi dia tengok orang ramai musim haji ni rasa macam serabut lah. Susah ni nak pergi haji ni. Jadi dia tak pergi. Oh tak boleh. Tak boleh. Sedangkan dia mampu. Kewajipan dia tidak kewajipan dia tidak tergugur. Itulah yang berkaitan dengan larangan dan perintah suruhan. Jadi saya baca pengajaran yang keempat pula. Malam ni dia ada 8 pengajaran. Pengajaran yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kehancuran umat sebelum kamu adalah kerana banyaknya bertanya. Banyak bertanya. Antara sebab kehancuran umat dulu. Macam pelik je kita dengar kan. Macam pelik je. Dengar penjelasan daripada orang ulama yang bernama Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, maksudnya ialah kamu jangan banyak bertanya sehingga menimbulkan jawapan yang bermacam-macam. Menyerupai peristiwa yang terjadi kepada Bani Israel. Tak kala mereka diperintahkan menyembelih seekor lembu, yang seandainya mereka mengikuti perintah itu dan segera menyembelih lembu seadanya, nescaya mereka dikatakan telah mentaatinya. Akan tetapi kerana mereka banyak bertanya dan menyusahkan mereka sendiri, maka akhirnya mereka disusahkan dan dicela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir perkara ini terjadi kepada umatnya. Jadi barang benda hak senang kita jangan susah-susahkan. Ya. Barang benda yang senang kita jangan susah-susahkan. Solat sunat. Okey, solat sunat macam biasa, solat sunat. Jangan tanya kena ni jadi payah. Takut payah kan. Jadi Nabi ni pesan kepada sahabat ni kerana takut jadi macam orang dulu. Antaranya Bani Israel. Dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata kepada Bani Israel, wahai kaumku, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, supaya menyembelih seekor lembu betina. Cukup macam tu je. Dengan satu arahan tu patut dia cari je. Bani Israel cari je lembu betina mana-mana kan. Dia cari selingkah pun ambil sembelih. Tetapi ni dalam kisah yang panjang di dalam surah Al-Baqarah tu, ya, Bani Israel telah memperincikan, minta perinci lembu apa? Lembu betina macam mana kau? Hei. Dia cerita kan? Cerita. Jadi Allah SWT, Nabi Musa minta penjelasan kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa kata lembu betina tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sedang-sedang aja. Kan? Ada dua ciri. Bani Israel pergi tanya pula sekali lagi, warna apa? Warna apa? Padahal Nabi Musa tu kata boleh pergi je lah. Pergi je cari. Terus cari terus. Tetapi dia pergi tanya lagi. Bila tanya tu, tengoklah. Bila tanya tu, orang kata apa? Nabi Musa jawab, warna kuning tua, sedap mata memandang. Allah, kau payahlah. Makin payahlah. Warna kuning tua tu boleh tahan lagi. Sedap mata memandang. Allah, lagilah payah kita ni kalau nak cari lembu kuning yang sedap mata memandang. Jadi susah. Kalau warna kuning saja boleh tahan. Kuning tua boleh tahan. Tetapi tadi dah bagi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, warna kuning tua, sedap mata memandang. 4 dah. 4 ciri. Jadi makin susah nak cari.
Dalam susah-susah juga banyak dah sendiri tu. Bani Israel minta, cerita sekali lagi. Cuba cerita sekali lagi macam mana sebenarnya ni. Lalu Nabi Musa pun tambah lagi. Lembu betina itu tidak pernah diguna untuk membajak, tidak digunakan untuk menyiram tanaman, tidak cacat, tidak ada belang. Allah, makin banyak dah. Berapa ciri tu? 1, 2, 3, 4. 4 tambah 4, 8 ciri. Dan diceritakan oleh Allah SWT, memang Bani Israel jumpa, tetapi wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak dapat buat perintah yang Nabi Musa bagi kepada mereka, yang Allah sebenarnya daripada perintah daripada Allah SWT. Tetapi apa yang dibagi tahu oleh Nabi Musa itu hampir-hampir mereka tidak. Jadi poin dia apa? Poin pertanyaan yang menyusahkan. Pertanyaan yang menyusahkan. Sebab itulah kita dilarang untuk tanya benda-benda yang pelik, benda-benda yang dijangkakan akan menyusahkan. Kita tanya benda untuk minta penjelasan sahaja. Jangan tanya benda-benda yang agak pelik. Kalau pelik-pelik, dia akan menyusahkan. Banyak soalan pelik biasanya, orang kata apa, kalau orang yang jadi ustaz selebriti ni biasalah dapat. Saya ni bukan selebriti, jadi tak dapat soalan. Kan? Tak ada soalan-soalan pelik je. 1-2 soalan pun payah dah nak jawab. Ustaz selebriti sampai yang jadi public figure ni sampai tak larat nak jawab dah, kan? Itu pengajaran yang keempat. Pengajaran yang kelima, hadis ini menjelaskan bahawa kehancuran umat disebabkan 2 perkara. Yang pertama, banyaknya bertanya dan mengada-adakan pertanyaan. Bertanya satu, kemudian mengada-adakan pertanyaan. Asal bukan menjadi isu pun, bukan menjadi persoalan pun, tetapi saya saja tanya ni untuk tak ada tujuan. Tak ada tujuan. Kemudian yang keduanya ialah berselisih ataupun sering mengingkari dalam soal agama dan menyalahi risalah yang dibawa oleh Nabi, para anbiya, para rasul dan para anbiya, para rasul yang dulu-dulu. Secara umumnya Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk tidak bertanya kerana 3 alasan. Antaranya yang pertama, dikhawatiri pertanyaan itu menyebabkan kewajipan menjadi berat. Macam dalam asbab buruk tadilah, ada sahabat tanya, haji ni tiap tahun ke wahai Rasulullah? Kalau Rasulullah jawab ya je, sahabat tu akan mendapat kesusahan. Umat Islam sendiri akan mendapat kesusahan. Kita ni pun akan dapat kesusahan juga. Allah, tiap-tiap tahun wajib haji. Tiap-tiap tahun wajib haji. Jadi menjadi sesuatu tu menjadi berat. Ini pada zaman Rasulullah, kan? Yang keduanya, menutup jalan supaya mereka tidak mengada-adakan dalam pertanyaan. Soalan-soalan yang tidak sepatutnya ditanya. Soalan-soalan yang tidak sepatutnya ditanya. Biasanya soalan-soalan pelik lah yang tidak berkaitan dengan tu ditanya. Kalau ditanya, menimbulkan kepeningan. Sebab tu ada sahabat-sahabat di kalangan para sahabat yang tidak akan menjawab soalan yang suatunya tidak berlaku lagi. Saya pernah dengar ceramah Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Ustaz Tuan Ibrahim, saya panggil. Dia sebut apa? Dia sebut dia pernah ditanya satu soalan, Ustaz, air mani dalam mazhab Syafi'i tidak, lebih kuranglah soalan ni, air mani dalam mazhab Syafi'i ni, orang kata apa, tidak dikira najis. Dia kata gitu, tidak najis. Ada kalau dalam mazhab Hanafi dikira najis. Tetapi kalau tak najis, boleh tak air mani ni kita buat jadi air semayang. Ambil jadi air semayang. Satu soalan yang pelik yang tidak perlu dijawab sebenarnya. Ustaz Tuan kata kumpul bukan, maksudnya banyak lagi air lain. Banyak lagi air lain. Air pahit tak habis lagi. Guna dulu air tu. Ada juga kadang soalan-soalan, macam mana kalau kita nak solat menghadap ke kiblat tapi kita berada di planet Mareh. Planet Mareh pun tak sampai lagi, duk tanya soalan-soalan pelik, kan? Itu jadi masalah. Jadi tidak ada untuk menyekat
mengada-adakan soalan. Mengada-adakan soalan kan. Dan yang ketiga, antara alasannya ialah mencegah mereka supaya tidak memberatkan diri mereka sendiri dan sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Nak elaklah sesuatu yang tidak ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat, tidak ada gunanya untuk kita lakukan. Yang itu berkaitan dengan kesalahan yang mengada-adakan pertanyaan. Ada pun orang kata apa, berselisih ataupun menyalahi risalah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita boleh tengok Bani Israel sendiri dalam ayat yang disebutkan tadi berkaitan dengan perintah Allah untuk menyembelih lembu. Ada lagi kisah-kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel ini bertaburan di dalam Al-Quran, menunjukkan yang menceritakan kedegilan mereka. Antaranya kisah di mana perintah Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Palestin. Masuk ke Palestin dalam surah Al-Maidah kalau tak silap saya. Kemudian masuk ke Palestin. Tetapi Bani Israel tak nak masuk Palestin. Dia nak duduk di Mesir. Disebut apa? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Dia kata, wahai Musa, kami semua ni selama-lamanya tidak akan masuk ke dalam negeri Palestin tu. Kemudian kamu pergilah dengan Tuhan kamu. Tengok rombong ayat tu, Bani Israel. Kamu pergilah dengan Tuhan kamu, kami nak duduk sini. Menyalahi perintah Rasul-Rasul mereka. Banyak lagi. Kita tengoklah banyak cerita dalam Al-Quran. Kalau Nabi Hud dengan kaumnya Ad, Nabi Syu'aib dengan kaumnya Ahli Madian, Nabi Saleh dengan kaumnya Samud, Nabi Lut dengan umat dia. Banyak larangan-larangan yang menjadi orang kata apa, menjadikan mereka ni banyak orang kata apa, perselisihan ataupun menyalahi risalah para Nabi oleh umat-umat tersebut. Pengajaran yang keenam pula, larangan daripada banyak bertanya dan membantah yang membawa khilaf telah diberi peringatan oleh ramai tokoh dan salafus soleh. Maknanya bukan sahaja Nabi. Selepas Nabi pun ramai yang telah memberi peringatan supaya jangan mengada-ngadakan pertanyaan yang parok-parok, yang kata apa tidak berfaedah dan sebagainya. Antaranya ialah Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, jangan kamu bertanya apa yang belum berlaku. Ni mazhab Ibnu Umar. Jangan kamu bertanya apa yang belum berlaku, kerana aku mendengar Umar pernah melaknat orang yang bertanya apa yang belum berlaku. Kalau dah berlaku boleh tanya. Kan? Zaid bin Sabit bila ditanya sesuatu akan bertanya kembali. Zaid bin Sabit apabila dia ditanya soalan, dia akan bertanya kembali. Ditanya kenapa? Adakah ia sudah berlaku? Berlaku ke tak lagi? Berlaku ke tak lagi? Kalau dijawab tidak, maka jawabnya tinggalkan hal tersebut sehingga benda tu berlaku. Tinggal. Jangan tanya lagi. Benda tu berlaku baru tanya. Ya? Al-Hasan berkata, sejahat-jahat hamba Allah ialah yang cuba mencari masalah yang sukar dan membentangkannya kepada orang ramai. Okay. Zaman sekarang ni banyak juga. Dia mencari masalah-masalah yang menyebabkan rasa payah orang nak jawab, dibentangkan kepada orang ramai dan dia bertanya kepada orang dan mengaibkan orang tu. Tujuannya supaya orang tu tidak boleh jawab. Secara terbuka. Ada juga ustaz-ustaz ramai juga yang ditanya soalan bukanlah untuk meminta penjelasan, tetapi saja nak test ustaz ni tahu ke tak tahu, untuk merendah-rendahkan ustaz tersebut. Imam Malik pernah berkata, aku pernah mendapati di negeri ini mereka amat benci. Negeri ini maksudnya Madinah, kerana Imam Malik duduk di Madinah. Mereka amat benci bertanya pelbagai masalah seperti yang berlaku pada masa ini. Pada waktu tu dah ramai dah orang bertanya benda yang tak berlaku lagi. Banyak sangat bertanya.
Menyebabkan Imam Malik kata penduduk Madinah ni amat benci orang yang kuat sangat tanya benda yang tidak berfaedah. Kalau kita tengok dari segi sejarah pensyariatan, Imam Malik ni dia memang akan banyak dipengaruhi oleh mazhab ataupun pandangan-pandangan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni tinggal di Madinah. Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik Madinah. Kalau siapa yang belajar perbandingan mazhab fiqh, dia belajarlah bahawa Imam Malik ni antara usul dalam mengambil hukum fiqh dalam mazhab Malik ni, dalam mazhab Maliki ni ialah amal ahli Madinah, pengamalan ahli Madinah. Maksudnya kerana dia duduk di Madinah, dia pada pandangan dia penduduk Madinah pada waktu tu ialah orang yang paling rapat dengan Nabi SAW, paling rapat dengan para sahabat. Jadi apa yang diamalkan tu orang kata sudah semestinya selari dengan apa yang disyariatkan. Berbeza dengan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Contoh lebih-lebih lagi mazhab Hanafi lah. Dalam mazhab Hanafi ni pendekatannya pendekatan orang yang memikirkan apa yang berlaku. Berbeza sikit lah. Ini berbeza dari sudut mungkin dipengaruhi oleh faktor geografi, kerana Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah. Tinggal di Kufah, yang mana penduduk Kufah ni bukan sahaja di kalangan orang Islam, banyak lagi penduduk-penduduk lain, bandar yang besar, dan dipengaruhi dan dihantar seorang sahabat lain tu yang dinamakan sebagai Ibnu Mas'ud dihantar ke Kufah. Dan Ibnu Mas'ud ni banyak menggunakan logik-logik dalam menentukan keputusan. Bukan dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi banyak perkara yang berlaku di luar dalil yang menyebabkan dia perlu istinbat, mengeluarkan hukum daripada kefahaman dia terhadap dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi benda tu mempengaruhi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni kalau baca pelbagai masalah far'un. Sekiranya begini. Saya pernah sempatlah belajar sikit-sikit berkaitan dengan mazhab Hanafi ni, tapi tak master lah, maksudnya tidak dapat menguasai, tidak boleh cerita. Tapi dari segi mazhab Hanafi ni memang banyak kita katakan sebagai dia mengandaikan kalau berlaku macam ni hukumnya begini. Dia dah fikir siap-siap. Kalau berlaku je sebab tu dalam muamalat banyak kita mengambil pandangan-pandangan daripada mazhab Hanafi, kerana dia banyak dah dari segi dah dijangka soalan-soalan permasalahan yang telah dijangka. Yang ketujuh, pengajaran yang ketujuh, beberapa nasihat salafus salih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ni. 5 nasihat salafus salih. Saya baca satu lah. Daripada Sayyidatina Aisyah berkata, sesiapa yang ingin mendahului orang yang kuat beribadah, maka hendaklah dia menjauhi diri daripada melakukan dosa. Sesiapa yang nak berlawan dengan orang yang kuat beribadat ni, nak berlawan, maksudnya berlawan dari sudut kita nak menandingi dia dari sudut kuat ibadat, kunci yang pertama ni apa? Kunci yang pertama ialah meninggalkan maksiat, menjauhkan diri daripada melakukan dosa. Tu sekali. Kita kena kepung kehidupan kita ni dengan benda-benda yang positif. Ada benda positif yang kita takut sekarang ni, iaitu positif COVID kan. Tetapi maksudnya lingkungan kita ni benda-benda orang yang positif, orang yang menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menyebabkan orang yang sekeliling kita ni menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita dikelilingi oleh orang yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena cari. Kita kena cari lingkungan lain. Kalau kita kata kita duduk di tengah bandar-bandar KL, kita tak tahu kat mana nak cari. Ada tempat dia. Tempat yang pertama sekali kita nak cari lingkungan orang yang baik ni ialah masjid. Kita pindah di satu kawasan, kita tak tahu nak kenal siapa ni, tak tahu orang baik ke tak baik ni.
tempat yang pertama kita pergi ialah masjid. Itu kunci dia. Kalau tak, kita tak tahu. Ya, jadi nak tanding amalan-amalan kita biasa dengar, amalan-amalan ulama-ulama dulu kan. Ulama-ulama dulu kalau biasa dengar radio IKIM, ya. Orang dia pergi musafir, lepas tu letih rehat kan. Dia rehat dengan apa? Dia rehat dengan solat. Orang lain rehat dengan tidur, dia rehat dengan solat. Kan? Macam mana tu? Menunjukkan bahawa dia ni dah mendapat kelazatan dalam solat. Menjadi satu kerehatan kepada dia. Tapi kita ni, kita tak sampai di tahap tu mungkin. Ataupun kita tak dapat lagi merasai kelazatan beribadat tu. Jadi kalau kita nak rasa tu, pertama sekali kita kena menjauhi diri kita daripada melakukan dosa. Itu orang kata apa, nasihat daripada Sayyidatina Aisyah. Tengok takut ada komen-komen daripada para sahabat di Facebook. Saya baca sikit-sikit yang mana yang sempat. Okey. Zaini, terima kasih. Jazakallah khairan wa iyyak. Wa iyyaka Zaini. Kawan di Darul Quran ni. Tak Zaini. Oh, tak ada lah komen-komen yang lain ya. Kita terus kepada pengajaran yang terakhir, iaitu pengajaran yang ke-8. Syariat Islam dibina atas dasar yang mudah. Memang Islam ni tidak bertujuan untuk menyusahkan umat Islam. Walaupun sebahagian orang mungkin menganggap payahlah Islam ni, pakai ni tak boleh, makan ni tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh kan. Tetapi pada dasarnya Allah SWT sebut apa? Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak dijadikan kepada kamu dalam dalam perkara agama ni satu kesusahan. Bukan tujuannya untuk menyusahkan, tetapi tujuannya untuk kebaikan, manfaat kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para hambanya agar melaksanakan perintahnya menurut kemampuan diri. Seperti jika tidak mampu solat berdiri, maka diizinkan untuk solat dalam keadaan duduk. Ini kita sebut dah tadi. Sebaliknya dalam perkara larangan, Allah Subhanahu Wa Taala melarang dan mencegah daripada melakukan, kerana larangan dan tegahan tersebut mampu untuk dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap masa dan setiap tempat. Begitulah keadaannya. Larangan Allah SWT ni pada dasarnya mampu kita jauhi. Laranganlah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Dan inilah jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dalam Al-Quran disebut wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah jalan tersebut. Kita umat Islam pun ikutlah. Jangan terikut dengan zaman sahaja. Jangan terikut dengan jabatan netizen negara sahaja, tetapi ikutlah apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Last sekali, aplikasi hadis dalam kehidupan. Hadis ini mengajar kita untuk menjauhi sebarang perkara yang haram sekalipun sedikit dan mentaati seupaya mungkin perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang sama, jauhkanlah sebarang bentuk pertanyaan dengan niat yang tidak baik serta suka berkhilaf. Hal ini akan memudaratkan seseorang. Antara punca khilaf yang dicela ialah kerana kejahilan, kezaliman mengikut hawa nafsu dan menyalahi manhaj nabawi dalam penerimaan hukum syarak dan cara mengamalkannya. Islam melarang penganutnya banyak bertanya yang bertujuan tidak melaksanakan perintah tersebut. Tanya je banyak, bukan nak buat pun. Tanya je banyak. Tetapi hal ini kerana ia tidak membuahkan amalan, sebaliknya membuka ruang kejahatan dan kemalasan. Jadi bertanya ni
bukanlah satu benda yang dicela, dihina, tetapi tanyalah untuk menjadikan diri kita lebih baik, lebih kuat beribadat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanya untuk menyusahkan dan tidak memberi manfaat. Tanggungjawab setiap Muslim adalah berusaha sedaya upaya untuk memastikan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Sekiranya tidak berkemampuan, hati tetap kuat dan kukuh untuk melihat ia dapat dilaksanakan dengan sempurna pada masa akan datang. Ya, contohnya kita nak solat sangat-sangat, solat berdiri, berjemaah di masjid dan sebagainya. Namun tidak boleh, ada sekatan, ada benda yang menghalang kita. Maka kita, dalam hati kita ni, kita rasa nak buat juga. Bila tiba masanya, kita nak buat sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin. Begitulah cita-cita kita sebagai orang Islam. Dalam perkara wajib, dalam perkara sunat, supaya kita kalau boleh, biar buat sehabis baik. Dalam bab-bab perintah Allah ni, kita cuba buat, kita cuba amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kesimpulan daripada hadis ni, yang pertama sekali ialah bab perintah, yang keduanya bab larangan, dan yang ketiga ialah antara sebab-sebab yang menjadi kemusnahan umat-umat dahulu, iaitu dua, banyak bertanya dan juga banyak bersalah, menyalahi ataupun tidak mengingkari ataupun mengingkari para rasul mereka. Jadi benda inilah yang kita perlu tahu dan kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tengok lagi kalau ada pandangan pada sahabat. Buat pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, saya dah uploadkan video live semalam di channel YouTube saya, Hafizullah Channel. Boleh tengok di sini. Tengok. Di sini. Allahu Akbar. Payah nak tahu. Kat sini Hafizullah Channel. Boleh tengok, ini tulisan dia, Hafizullah Channel. Cari di YouTube, lepas tu belanjalah subscribe sekali. Supaya mudah sikit sampaikan, saya nak menyampaikan maklumat tersebut. Moga-moga mesej Islam, mesej dakwah yang saya buat ni, dengan bantuan sahabat-sahabat sekalian, sampai kepada orang ramai. Mana tahu orang ramai itu dapat mengamalkan Islam, saya dapat pahala, tuan-tuan, sahabat-sahabat, puan-puan, adik kakak pun dapat pahala juga. Sama-sama dapat pahala. Hak penting tu. Sebab apa? Sebab mata wang di akhirat nanti ialah pahala, kan? Tak terima dah duit ringgit, dolar ke apa semua. Tak? Jadi malam esok insya-Allah saya buat pukul 9. Malam ni terpaksa buat awal kerana saya ada meeting selepas ni pada jadual yang sama. InsyaAllah esok kita akan bertemu lagi untuk hadis yang ke-10, siri yang ke-11, hadis yang ke-10 pada pukul 9 malam insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wal-Asr. Subhanakallahumma